Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ciri al-abrar? Surah Al-Insan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan ke syurga, iaitulah dengan menyifatkan diri anda dengan sifat al-abrar. Surah Al-Insan menjelaskan ada 11 ciri al-abrar. Adalah sangat penting untuk kita faham al-abrar adalah bermaksud apa. Sesungguhnya ia berasal daripada kalimah al-bar. Anda pasti pernah dengar perkataan al-bar, iaitulah muka bumi yang luas terbentang. Kalau padang pasir yang luas mata memandang, anda sedang berada di al-bar. Jadi bila ia ada kaitan dengan muka bumi yang luas, ia bermaksud orang yang baik sehingga kebaikannya itu dapat dilihat berada di pelbagai tempat di atas muka bumi Allah yang luas. Di mana jua dia berada, dia melakukan kebaikan. Inilah al-abrar. Bukan hanya satu lokasi, namanya di khalayak awam, tapi bila balik ke rumah, dia jadi hantu. Tidak. Di dalam rumah, di luar rumah, waktu siang, waktu malam, waktu seorang, waktu ramai orang. Dia adalah dia. Dia menepati ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan. Al-abrar adalah juga bermaksud padang pasir anda boleh nampak apa kat depan tu. Tidak ada yang boleh menghalang anda seperti bangunan atau pohon atau gunung yang menyebabkan anda tidak nampak apa yang jauh di hadapan mata anda. Itulah ciri-ciri al-bar. Artinya apa? Orang yang al-abrar, kita boleh nampak kelakuannya, amalannya memang telus daripada hatinya. Apa yang beliau lakukan daripada kebaikan benar-benar datang daripada hati. Dan apa yang ada dalam hatinya benar-benar terserlah dalam bentuk tindakan dan amalan. Subhanallah. Umpama kaca ya daripada perak. Seperti dalam surah Al-Insan, iaitulah sifat cawan di syurga. Ia punyai sifat yang kukuh macam perak, tetapi ia tetap ditembusi cahaya. Kita boleh nampak minuman dalam air itu. Subhanallah. Jadi ciri al-abrar adalah orang yang di mana jua dia berada, dia melakukan kebaikan. Dan di antara ciri al-abrar yang disebut di dalam surah Al-Insan yang pertama sekali adalah mereka itu amanah. Kerana Allah menyebut sifat mereka, yufuna bin nadhri. Mereka sangat risau dengan amanah yang mereka telah lafazkan, perjanjian yang mereka lafazkan kepada Allah. Para ulama membahaskan apakah maksud nazar dalam surah Makkiyah ini. Maka antara pendapat yang terbaik adalah apabila nazar itu dikaitkan dengan surah As-Sajdah. Kerana kedua-dua surah ini, As-Sajdah dan Al-Insan, Nabi baca dalam hari Jumaat. Jadi, An-Nazar adalah perjanjian, ya Allah, saya akan melakukan sesuatu yang tidak wajib ke atas saya, itu baru nama nazar. Saya berjanji akan melakukan tahajud untuk membina kekuatan dalam perjuangan dakwah pada siang hari esok. Maka ini adalah amalan al-abrar. Mereka membangunkan malam mereka untuk kekuatan jiwa mereka bagi dakwah pada esok hari. Subhanallah. Mereka tidak pernah mungkiri janji mereka. Ya. Kerana yufuna bin nadri artinya apa? Mereka berjanji dengan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak fardu ke atas mereka dan mereka tidak pernah memungkiri janji mereka untuk bangun pada malam itu. Ciri yang seterusnya disebut dalam surah Al-Insan ini. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Dalam hati mereka itu ada ketakutan kepada satu hari yang keburukannya mustatira. Mustatira adalah tara, burung yang terbang berterbangan. Artinya keburukan yang merebak ke seluruh arah. So, orang yang melakukan tahajud kadang nak tunjuk ke orang. Tetapi orang yang bernama Al-Abrar, hatinya ketika melakukan tahajud adalah benar-benar bangun kerana takut kepada hari pembalasan. Kadang-kadang segelintir kita mahu tahajud untuk murah rezeki.
Alhamdulillah, niat yang baik. Tetapi al-abrar yang Allah cintai, dia bangun, yang menyebabkan dia bangun adalah rasa takut. Dia belum selamat lagi untuk bekalan di hari kebangkitan. Aku belum tentu selamat untuk menghadapi hari di mana seluruh keburukan akan menimpa manusia. Dan akhir sekali, ciri yang ada di permulaan surah Al-Insan ini adalah ciri infak. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka yang terus-menerus memberikan makan minum daripada apa yang mereka cintai kepada miskin, anak yatim dan hamba tawanan. Subhanallah. Para ulama ada yang mentafsirkan, ini bukan soal beri makanan. Ini soal membantu orang yang memerlukan hingga mereka boleh memperolehi makanan dengan usaha mereka sendiri. Saya ulang, ini bukan sekadar memberikan makan dan minum. Ini soal empower. Ini soal saya akan bantu awak. Saya tak akan bantu awak dengan wang ringgit lagi. Saya akan bantu awak sehingga awak ada kemahiran, ada keupayaan tertentu. Sehingga saya tak perlu beri kepada awak makanan. Awak sudah ada pekerjaan awak sendiri. Sehingga awak boleh memberikan makan minum atas usaha awak sendiri. Dan awak boleh membantu seisi keluarga anda untuk beroleh makanan. Subhanallah. Ini ciri al-abrar yang disebutkan di dalam surah Al-Insan. Jadi tuan-tuan, ayo bersama dengan saya hayati dan fahami surah Al-Insan dengan lebih deep, dengan lebih mendalam dalam World Quran Hour pada 13 April ini bersamaan dengan 22 Ramadan di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau di lokasi masing-masing secara serentak. Follow media sosial Quran Hour yang tertera untuk dapatkan info yang lebih lanjut. Bersama kita memahami 11 ciri al-abrar pada peristiwa ataupun program itu nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum. Remember where you came from and choose the past that's never